Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kelas pada hari ini, kita akan membincangkan bab 10, edaran air tanah. Hasil pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mentakrifkan konsep edaran air tanah. Menerangkan komponen edaran air tanah. Dan yang ketiga, menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi edaran air tanah. Edaran air tanah. Edaran air tanah ialah air bawah tanah yang merupakan satu bahagian penting dalam kitaran hidrologi. Infiltrasi dan perkolasi adalah proses-proses yang menyumbang kepada air bawah tanah. Air bawah tanah merupakan sumber air tawar yang terbesar di dunia, lebih besar daripada jumlah gabungan semua sungai dan tasik yang terdapat di permukaan bumi. Di bawah permukaan bumi terdapat kira-kira 2 juta batu padu air bawah tanah, iaitu bersamaan 70 kali ganda isi padu semua gabungan air yang terdapat di dalam sistem tasik yang terdapat di permukaan bumi. Konsep edaran air tanah. Edaran air tanah merujuk kepada semua bentuk sama ada dalam bentuk cecair atau wap yang menggunakan tanah sebagai medium laluannya. Pergerakan air bawah tanah mengalir melalui liang-liang tanah dan rekahan-rekahan yang terdapat pada lapisan tanah dan juga lapisan batuan. Air ini mengalir dari kawasan tinggi di pergunungan ataupun kawasan tanah tinggi ke kawasan rendah di kawasan tanah pamah dan kebiasaannya akan berakhir di dalam sistem saliran seperti sungai, tasik dan paya. Pergerakan ini dipengaruhi oleh daya graviti. Seterusnya, kita akan membincangkan komponen edaran air tanah. Air tanah yang pertama ialah larian air permukaan. Larian air permukaan merujuk kepada baki air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Larian air permukaan akan terbentuk apabila air di permukaan bumi telah mencapai takat tepu dan tidak lagi mampu untuk menyusup masuk ke dalam lapisan tanah. Komponen yang kedua ialah komponen resapan ataupun proses infiltrasi. Resapan merujuk kepada pergerakan air hujan yang meresap atau menyusup masuk ke dalam lapisan tanah melalui liang-liang pori ataupun rongga-rongga yang terdapat di lapisan tanah atau batuan. Komponen yang ketiga ialah aliran air bawah tanah. Pergerakan air di dalam lapisan tanah berlaku melalui liang-liang pori tanah yang halus. Komponen yang keempat ialah simpanan air tanah. Air tanah yang mengalir di permukaan bumi, di lapisan tanah, akan disimpan di lapisan-lapisan tertentu tanah ataupun di lapisan geologi yang tidak telap air.
Komponen yang kelima ialah keporosan. Keporosan merujuk kepada liang-liang pori ataupun alo-alo halus atau rekahan-rekahan yang terdapat di lapisan tanah dan geologi. Semakin luas liang pori, contohnya pada batuan pasir, maka tanah tersebut dianggap mempunyai darjah keporosan yang tinggi. Komponen yang keenam ialah ketelapan. Ketelapan merujuk kepada kadar resapan ataupun pengaliran air melalui batuan atau geologi di sesuatu kawasan. Semakin rendah kadar resapan, semakin rendah kadar ketelapannya. Contoh batuan yang mempunyai kadar ketelapan yang tinggi ialah batu kapur. Manakala contoh batuan yang mempunyai kadar ketelapan yang rendah ialah batuan igneous. Komponen yang ketujuh ialah aquifer. Aquifer merujuk kepada formasi batuan yang menakung dan mengalirkan air tanah. Secara umum, sistem aquifer terbahagi kepada dua, iaitu aquilot, iaitu formasi batuan yang mempunyai kadar aliran air tanah yang tinggi. Manakala komponen aquifer merujuk kepada formasi batuan yang mempunyai daya simpanan air yang lebih tinggi. Seterusnya, kita akan membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi edaran air tanah. Faktor yang pertama ialah saiz partikel tanah. Saiz partikel tanah yang kasar seperti batu pasir mempunyai kadar ataupun meningkatkan edaran air bawah tanah, manakala partikel yang halus seperti partikel tanah liat akan memperlahankan edaran air tanah. Faktor yang kedua ialah komposisi tanah. Ia merujuk kepada kandungan mineral yang terdapat di dalam tanah tersebut. Contohnya, jika mineral kapur ataupun mineral kalsium membantu mempercepatkan edaran air tanah. Faktor yang ketiga ialah struktur tanah. Struktur tanah merujuk kepada susunan ataupun rekahan ataupun alur yang terdapat pada satu-satu kawasan. Jika struktur ataupun rekahannya terbentuk secara mendatar, maka kadar aliran air lebih tinggi. Manakala jika susunannya secara menegak, dia membantu meningkatkan kadar susupan. Faktor yang keempat ialah kekerasan batuan. Keras dan lembut batuan mempengaruhi kadar edaran air tanah. Contohnya, batu kapur ialah batuan yang lembut membantu meningkatkan edaran air bawah tanah berbanding batuan igneous yang lebih keras. Seterusnya ialah ketelapan batuan. Ketelapan batuan merujuk kepada kemampuan sesuatu jenis batuan untuk membantu meningkatkan kadar resapan. Ketelapan batuan ini bergantung kepada saiz ataupun peratusan liang pori ataupun alu-alu yang terdapat pada batuan tersebut. Contohnya, batu kapur mempunyai kadar ketelapan yang tinggi berbanding batu igneous.
Seterusnya, faktor yang keenam, pengaruh tumbuh-tumbuhan di sesuatu kawasan. Tumbuh-tumbuhan, khususnya komponen akar, membantu mempercepatkan proses susupan. Ini secara tidak langsung membantu meningkatkan edaran air bawah tanah. Selain daripada itu, tumbuh-tumbuhan juga membantu memperlahankan larian air permukaan dan secara tidak langsung meningkatkan kadar. Faktor yang ketujuh ialah faktor kecerunan. Semakin curam sesuatu kawasan, semakin rendah kadar susupan. Ini secara tidak langsung mengurangkan simpanan air bawah tanah. Faktor yang ke-8 ialah kadar hujan. Hujan diukur berdasarkan kepada 3 aspek. Yang pertama ialah kelebatan. Yang kedua, tempoh masa. Dan yang ketiga, kekerapan. Secara umumnya, semakin lebat hujan, semakin rendah kadar susupan. Ini secara tidak langsung akan mempengaruhi ataupun menjejaskan edaran air bawah tanah. Seterusnya, faktor aktiviti haiwan dan aktiviti manusia. Aktiviti haiwan dan manusia akan mempengaruhi sifat permukaan tanah. Kebiasaannya, aktiviti manusia seperti pertanian, perlombongan dan pembalakan akan mempengaruhi tumbuh-tumbuhan di sesuatu kawasan. Selain daripada itu, aktiviti manusia seperti pertanian dan perlombongan juga boleh menjejaskan sistem akuifer di sesuatu kawasan. Okey, sekian. Terima kasih.